الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, ini adalah kuliah kita yang pertama bagi membahaskan kitab kita yang baru, iaitu Umdatul Ahkam. Sepatutnya Umdatul Ahkam ni saya minta sahabat kita ni bawa. Saya tak, yang kitab ni kita tak boleh nak sponsor lah, kecil lah, tapi dia lupa lah, dia tak bawa. Tapi kitab dia kecil, menghimpunkan hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia menghimpunkan hadis-hadis berhubung dengan hukum hakam. Jadi apabila kita tamat kitab ni, insya-Allah kita akan melalui dengan begitu banyak hadis yang berhubung dengan hukum hakam syarak yang ada di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dengan itu maka insya-Allah, maka bila selesai bab ni, maka kita akan tengok hubung kait amalan yang kita lakukan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah amalan-amalan itu yang kita lakukan sebahagiannya itu mempunyai nasnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak sama dengan nas yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Abdul Ghani Al-Maqdisi disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi. Imam Zahabi ini salah seorang muarrikh, salah seorang muarrikh Islam yang besar, salah seorang ahli hadis yang besar, yang menghimpunkan tokoh-tokoh yang banyak dalam kitab-kitab dia. Dia ceritakan orang ni orang mana, daripada mana. Namanya Syiaru A'lamin Nubala. Saya harap buku tu diterjemah bagi orang yang tak tahu bahasa Arab, tapi yang boleh bahasa Arab baca. Sangat baik Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Berpuluh jilid, beribu nama disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imamul Alimul Hafizul Kabir Sadiqul Qudwa Al-Abid Al-Athari Al-Muttabi' Alimul Hufaz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur ibn Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi Al-Jamma'ili thumma Dimashqi. Kata nama dia, di gelaran dia dulu Al-Imam. Imam ni dalam bahasa kita faham, imam tu imam, tapi imam ni maksud ikutan orang alim, ulama besar. Apabila dia ada pengikut yang mengikut fatwa-fatwa dia, dia dianggap sebagai imam. Al-alim, yang alim. Al-hafiz, orang yang hafiz. Hafiz ni ahlul hadis, sehingga hadis-hadis lalu kepada dia. Bila orang al-hafiz ni, pada darajah hafiz ni, dia kata dia tak tahu hadis ni, kita susah hati, kerana kebanyakan hadis, ataupun boleh kata hampir seluruh hadis telah disemak, dia baca oleh dia. Kata dia kata, aku tak pernah dengar hadis yang baca ni dibimbangi tak sahih. Tapi kita di Malaysia orang hafal Quran panggil hafiz, al-hafiz, tak panggil al-hafiz tu. Dalam tradisi Islam yang dipanggil al-hafiz ialah ahlul hadis. Al-hafiz duduk di depan, Al-Hafiz Ibn Taimiyah, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz
Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan berbagai-bagai lagi. Al-Hafizul Kabir As-Sadiq, yang benar, Al-Qudwah Al-Abid, yang menjadi contoh seorang abid ahli ibadah. Al-Athari, ahli asar, ahli hadis. Al-Muttabi', orang yang ikut sunnah, bukan buat bid'ah maksudnya. Alimul Huffaz, orang alim bagi sekalian hafiz. Taqiyuddin, gelaran Taqiyuddin, orang yang bertakwa dalam agama. Ibn Taymiyah pun gelarannya Taqiyuddin. Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Abdul Ghani. Al-Ghani nama Allah Ta'ala, Abd, hamba Al-Ghani. Al-Ghani maksud yang kaya. Kita dah silap ejaan panggil Abdul Ghani. Ghani tu salah, kita panggil Ghani. Oi Ghani, sebenarnya bukan Ghani. Kerana kita pergi baca, dah lah kita baca Rumi, salah pula pronunciation dia. Dalam Rumi pun G-H-A, Ra. Abdul Ghani, bukan Abdul Ghani. Abdul Ghani Patail kata. Abdul Ghani, hamba Tuhan hak kaya. Haji Bakhil sebut lebih betul. Cikgu Murni kata, Murni betul. Murni tu yang ni. Tapi kita lah tak sebut Murni, kita sebut Murni. Salah. Murni daripada Ghani, kaya. Bin Ali bin Suru bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi, di Baitul Maqdis. Kemudian Dimashq, orang saleh bermazhab Hambali, mazhab Hambali. Dia lahir pada tahun 541 Hijrah, sebelum lagi Imam Nawawi. Antara orang alim banyak menulis karya, buku, dan banyak guru-gurunya. Dan salah seorang gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hak kita dak kata Abdul Qadir Jilani tu salah seorang guru dia. Karena Abdul Qadir Al-Jilani ni antara orang bermazhab Hambali dalam fiqh, dalam fiqh. Dan bila kita kata mereka bermazhab, bermaksud mereka tidak ekstrim mazhab, bukan macam kita ta'assub mazhab. Maksud fiqh mereka tu banyak tarjih pandangan tu. Sebahagian sejarah para ulama ni ditulis dengan cara yang kurang tepat. Hatta Abdul Qadir Al-Jilani pun ramai orang tulis kadang-kadang yang bukan-bukan. Keramat-keramat yang tak ada, hak dia pun tak kata, dia pun sandarkan kepada dia. Dia saleh, dia wara', dia wali. Hak tu kita tak petikai dah. Hak kita petikai yang lebih lajak daripada laju, hak tambah kuah ke atas. Orang dia kata tidaklah putih pucat, orang dia putih kemerahan. Imam Zahabi sifatkan dia lebat rambut dia, lebat janggut dia, luas darinya, tinggi tegak orang dia, seakan-akan cahaya keluar daripada wajahnya. Maksud orang segak orang dia. Banyak menulis buku, salah satunya yang mana yang ada pada tangan tuan-tuan sekarang. Kuat hafalannya, kuat ingatannya. Dia dulu ada dua orang ulama, antaranya Al-Muwafaq Al-Maqdisi, juga mazhab Hanbal. Ni pakar di dalam fiqh. Nanti kita akan cerita tentang dia. Dia pun ni mengaji dua-dua.
Dia ni sepupu dia, dan dia cenderung belah hadis. Kawan dia ni, sepupu dia ni cenderung di dalam fiqh. Kedua-duanya muncul alim, belajar daripada madrasah yang berbagai-bagai, pergi daripada satu guru kepada satu guru, satu kitab kepada satu kitab, satu tempat ke satu tempat, ada kembara. Sebab itu ulama-ulama hadis dulu bila nak tengok kejaguhan seseorang tokoh tu, nak tengok tempat yang dia pergi, negeri yang dia kembara, guru yang dia cari. Bila banyak guru dia, banyak yang dia ambil. Sebab tu dia kena ada peruntukan di dalam senarai sejarah hidup orang-orang hadis ni. Dia panggil ar-rihlah fi talabil hadis, rihlah di dalam menuntut ilmu hadis ataupun di dalam menuntut hadis. Jangan ni dia pergi satu negeri ke satu negeri, satu tempat ke satu tempat, masuk ke Baghdad, masuk ke sana, masuk ke sini, jumpa orang tu, jumpa orang ni, sehingga mengambil ilmu. Duduk setempat, kita ni belakang rumah pun kadang tak main mengaji. Orang yang tak kembara dalam sejarah dia Imam Malik. Dia duduk di Madinah saja. Sebab bagi Imam Malik, dia kata semua orang alim duduk Madinah, dia kata orang lain duduk main Madinah, orang nak pergi apa? Malik terkenal sebagai hujah dalam hadis juga. Abdul Ghani Al-Nabilisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi ini dia juga terkenal dengan An-Nabilisi di Nablus. Abdul Ghani Al-Maqdisi ini alim, kuat ingatan, dan kekuatan ingatan ini juga ukuran seorang alim. Kalau asyik lupa ya bila dia alim. Kalau tak silap saya, kalau tak salah saya, ilmu apa? Tak silap, tak salah. Dia tak boleh jadi alim. Cuma orangnya salih. Pernah orang tanya, lima la taqra min ghair kitab. Pasal apa engkau hafal kuat? Pasal apa kadang-kadang kau baca daripada kitab? Dia kata, akhaful ujub. Aku bimbang pasal ujub. Aku bimbang riak. Orangnya salih. Sehingga sebahagian para ulama seperti At-Tajul Kindi menyatakan selepas Ad-Darqutni, orang yang kita tengok hebat dalam hadis ni Abdul Ghani Al-Maqdisi. Hebat di dalam ingatannya kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiatnya semasa dia nak meninggal, dia kata la tudayyi'u hadzal ilm alladhi qad ta'ibna alayhi. Masa dia sakit nak meninggal, dia kata, hampa jangan bagi hilang ilmu, kami letih lah pergi cari ilmu ni. Hak kami duk ajak ni letih, dia kata kami pergi cari mah hendak hampa ni. Jangan bagi hilang, jangan bagi lupa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mengaji pun macam itulah. Orang ni pergi mengaji sana sini, pergi guru, kita tepi rumah malas nak main. Orang pergi letih dah, belanja duit banyak dah nak bagi boleh ilmu ni. Kata Abdul Ghani Al-Maqdisi, jangan kamu bagi hilang ilmu, kami letih mencari. Ini kata dia. Kita akan bersebut beberapa sejarahnya sikit. Dikatakan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala membaca hadis di Masjid Dimashq, Masjid Damsyik, pada hari Jumaat dan pada malam Khamis. Berhimpun manusia yang begitu banyak, dan orang yang mendengar pengajian dia akan menangis kerana mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang hadir susah nak tinggal. Salehnya dia. Sehingga sebahagian para ulama seperti Abdul Wahab Al-Hambali, Najm bin Abdul Wahab Al-Hambali, bila dia tengok Syekh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengajak, dia kata, ya taqiyuddin, wallahi laqad hamaltal Islam
Wahai Taqiyuddin, sesungguhnya engkau telah membawa bendera Islam. Hebat. Tuan kita baca sejarah para ulama dulu, hebat. Dikatakan siang dan malam dia solat 300 rakaat. Bagi setiap solat membaca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Mungkin tak semua hari lah kot, tapi siang dan malam campur-campur sampai 300. Kadang-kadang ada hari orang tu mengajar, orang tu berbagai-bagai. Tapi kana al-Hafiz Abdul Ghani jami'an lil ilm wal amal. Muwafaquddin, hak duk mengaji sekali dengan dia saya sebut tadi ni. Bila orang tanya dia tentang ni, sepupu dia ni, saudara dia ni, dia kata syekh kita ni, al-Hafiz ni kata menghimpunkan ilmu dan amal. Himpun ilmu ni ramai orang boleh. Tuan-tuan, kita kena ikhlas tuan-tuan. Hak kawan cakap tu belum tentu ikhlas. Tuan-tuan, kita kena belanja pada jalan Allah. Kawan hak cakap tu belum tentu. Kan tuan-tuan? Macam kita baca khutbah lah kan. Tok Imam nak, ittaqullah, dia katakan, takutlah ke Allah Ta'ala. Kita pun tak tahulah Tok Imam takut ke tak kan. Mudah-mudahan takutlah semua Tok Imam seluruh dunia ni. Ittaqullaha haqqa tuqatih, apa kata Imam, takutkan Allah. Tok Imam kata anak makmum pun ngantuk kan. Mungkin barangkali saya ke Tok Imam ke tak takut Allah Ta'ala. Jadi bila tak takut Allah Ta'ala ni, bila sebut ittaqullah tu orang tak rasa apa. Orang rasa macam nak habis masa sajalah. Tapi kan para ulama dahulu, al-Hafiz jami'an lil ilmi wal amal. Wa kana rafiqi fi as-siba, kata dia dulu sekawan lah dengan aku masa kecil-kecil. Wa fi talabil ilm, masa menuntut ilmu. Wa kunna nastabiqu ila khairin illa sabaqani ilaihi illa qalil. Wa ma kunna nastabiqu ila khair, dia tak pernah kami berlumba untuk buat baik, melainkan sentiasa dia potong aku, melainkan jarang-jarang lah boleh ke aku. Wa kammalallahu fadilatahu bibtila'i bi'adha ahli bid'ati wa adawati. Dia kata Tuhan sempurnakan kelebihan dia ini dengan Tuhan uji dia pada akhir hayat dia, dengan dia disakiti oleh ahli-ahli bid'ah dan orang buat macam-macam. Kita akan baca sikit cerita dah. Tuan-tuan, dia pernah doa. Dia doa minta ke Allah Ta'ala supaya Tuhan bagi kat dia macam dengan Imam Ahmad. Tuhan bagi boleh ilmu hadis ke dia, tapi Tuhan bagi juga hak macam Imam Ahmad, diuji pada akhir hayat. Seksa teruk, kena macam-macam. Sekejap kita baca cerita dah. Sedikit tidur malam, banyak menangis, banyak berdoa orangnya, dan kuat membantah yang mungkar. Kalau dia tengok mungkar, dia rasa dia boleh buat, dia pergi selesai dengan tangan dia. Kadang-kadang dia tengok mungkar, hak salah-salah, benda apa orang pegang, dia bagi pecah dengan tangan dia. Alim, orangnya saleh. Dan orang-orang yang menyuruh pada amal ma'ruf nahi mungkar, apabila kena tertekan, mereka kata, kami pergi jumpa Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, tenang hati kami. Dia nasihat dengan kita. Tuan-tuan, mai musim macam-macam lah kita ni. Orang Melayu ni banyak sangat lah musim-musim ni, musim maulid lah, musim apa kan. Mai musim-musim ni orang ceritalah tentang sejarah Rasul. Rasul begitu, Rasul begini, tapi kita tak rasa apa kita dengar. Pasal kebanyakan orang yang cerita pun dia tidak hayati perjuangan yang Nabi buat. Ustaz cerita, oh Nabi tuan-tuan ditekan dan ditindas. Dia sendiri tak berani pun nak kena tekan, nak kena tindas. Dia sendiri nak cakap yang benar pun dia tak berani, duk fikir diri dia. Jadi dia cakap tak sedap.
Walaupun pakai sedap, mikrofon bunyi sedap, kereta tengok sedap, rumah dia duduk sedap, tapi dia cerita sirah Nabi tak sedap. Pasal sebabnya kerana kita tak hayati cerita tu. Para ulama mereka hayati dulu, ulama dahulu. Bila dia bercerita sedap, bila cerita perjuangan, cerita pengorbanan, cerita semangat Islam, terasa orang yang dengar itu berkongsi semangat Islam dengan dia. Terasa orang yang dengar itu berkongsi perjuangan dengan dia. Tapi orang yang tak pernah berjuang, duduk dalam bilik ekor dia, tak mau apa-apa, duduk nak kira ceramah berapa duit orang nak bayar. Masa bila dia nak cerita perjuangan? Saya tak mau habaq lah orang marah, nak habaq orang seronok lah. Lebih baik pergi berlakon senario. Tu kerja nak bagi orang gelak. Tu pergi masuk gelanggang Raja Lawak lah. Tu satu lagi program yang membodohkan orang Malaysia. Program yang tak hadari. Hadari pun tak hadari. Okey. Balik kepada sejarah para ulama yang seperti ini. Melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sahabat-sahabat dia kata, bila kami rasa tertekan kena melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kami pergi kat Syekh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia pun baca, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Luqman pesan, wahai anakku, dirikan salat. Tak padan dirikan salat. Sambung lagi, suruh orang buat baik, cegah orang buat mungkar, dan sabarlah di atas apa yang menimpa engkau. Kemudian di antara kelebihan dia lagi, apabila dia pergi ke Mesir, cerita sehari kita cerita balak hak kena dah. Bila dia pergi ke Mesir, dikatakan manusia keluar begitu banyak sehingga anak-anak murid dia tak boleh nak lalu, nak berjalan dengan dia. Ribuan manusia berkeliling dia, bersalaman, mengharapkan keberkatan ulama. Orang saleh ni ada berkat dah. Pergi cari orang saleh, bukan cari ustaz, bukan cari mufti, cari orang saleh. Cari orang saleh, ahli salat, orang doa, orang ahli ilmu. Nampak orang saleh ni pada wajah dia, nampak dia orang saleh. Dia orang baik, dia orang ikhlas, dia tak ada kepentingan. Dia membawa bendera agama. Bila kita tengok macam ni, kita suruh dia doa untuk kita. Nabi suruh sahabat cari Uwais Al-Qarni sebagai doa. Dalam hadis Muslim. Ramai orang keliling dia, dan dikatakan orangnya sangat pemurah. Tak jarang ada duit di poket. Orang bagi di tangan dia ada, satgi dia bagi ke orang. Dia bagi ke orang tu, dia bagi penuntut ilmu tu, dia bagi orang ni. Pada waktu malam hari, ketika orang tidur, dia pergi menghantar sedekah dia ke rumah orang susah. Tak mau bagi belah siang, takut orang tahu, dia bagi belah malam. Dia bukan khalifah, dia orang biasa saja, tapi dia orang saleh, dia orang alim. Dia telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, aku doa pada Allah Taala supaya berbagi ke aku macam Imam Ahmad. Tuhan bagi ke aku rasa macam salat Imam Ahmad. Muhammad saleh. Tapi dia bagi ke aku juga kena orang sakit macam Imam Ahmad. Aku minta, dia bagi. Dia minta jadi macam Imam Ahmad. Jadi sungguh dia dah. Dia diuji antara sebabnya kerana dia membaca hadis nuzul. Hadis nuzul yang menyebut Allah Ta'ala turun 2/3 malam.
Dia kata turun-turun, bukan turun rahmat, bukan turun. Macam mana turun? Layak dengan kebesaran Allah Ta'ala. Pada zaman dia tu kuat mazhab aliran pemikiran Asy'ariyah. Asy'ariyah ini kuat pemikiran takwil. Jadi orang tentang dia, bukan sekadar tentang biasa-biasa, menghukum dia sebagai kafir dan dihalalkan darah dia. Pada alim hadis yang hak kata kafir halal darah ni bukan mamat tepi jalan tu, bukan hak duk je unta, hak bergelar ulama lah juga. Orang ni bila mai pengikut ada ramai, cerdik sikit, pasih sikit, orang hak nak hasad ni ramai. Inilah masalah dunia ni. Kalau dia hasad tu, dia duduk dalam hati dia, dia istighfar, satu hal dia zahirkan. Bila dia zahir, dia tak boleh, dia pergi pakat dengan orang hak boleh buat, maka dia pakat ketika itu dengan siapa? Dengan pemerintah. Maka dia yang mengajar di Masjid Dimashq tidak lagi diizinkan untuk mengajar di Masjid Dimashq. Bahkan dipatahkan. Dulu Masjid Dimashq, tempat-tempat Tok Syekh mengajar ni ada mimbar masing-masing, mereka patahkan. Lalu keluar surat arahan bertulis daripada pemerintah. Oleh kerana ramai sangat ulama-ulama hak ekstremis ni pi pasal kawan ni Hambali, keluar nuridu alla taj'al fil jami' illa salat asy-syafi'iyah. Kami mau bahawasanya wahai pemerintah, di Masjid Dimashq tak boleh ada semayang melainkan semayang cara mazhab Syafi'i dah. Dia main ekstremis mazhab. Lain daripada cara Syafi'i, kami nak ambil tindakan. Antara ambil tindakan, dia tak boleh mengajar. Dia tak boleh mengajar. An-Nasih tak boleh mengajar. Ni semua alim-alim. Ramai jago-jago alim hadis ketika itu tak boleh mengajar. Keluar pada masjid. Pasal pemerintah terpengaruh dengan mazhab Syafi'i. Bukan salah Imam Syafi'i, salah puak-puak ekstremis hak pi hasud. Kebanyakan pemerintah ni jahil, dia tak tahu apa, dia bukan reti sangat. Bila dia tak reti, dia tengok ramai pemerintah dalam dunia ni tuan-tuan, dia pun sokong ulama bukan kerana dia alim, tetapi kerana dia rasa kawan ni ada pengaruh, maka dia guna pengaruh orang. Maka apabila dia tengok mana puak hak banyak, orang boleh banyak belah tu, pemerintah akan sokong belah tu. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah dulu, sampailah pada pemerintah yang kemudian di kalangan orang Islam pun ramai yang masih ada perangai yang macam ni. Pasal apa hang sokong dia tu? Pasal dia betul ke cakap dia? Pasal dia pandai ke hujah dia? Tak. Pasal ramai orang lain mau macam dia. Sebab itulah salah satu sebab hatta sarjana-sarjana Islam sebut, para ulama ataupun para mufti pemerintah tidak masyhur. Mufti ni dalam dunia ni, banyak mufti tak lebih famous daripada orang yang tak mufti. Sebab kadang-kadang orang confuse dengan fatwa orang yang bergelar mufti pemerintah ni, takut dia fatwa tu ada kepentingan poket dah. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmat bagi mereka, seperti alim-alim yang besar dalam dunia Islam. Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz ni mufti hebat, mufti Arab Saudi hebat, tapi orang tak ragu-ragu fatwa dia, zahir pada dirinya ikhlas. Bila betul dia kata betul, bila salah dia kata salah, membujur lalu melentang patah, salah. Sebab tu bila Ibn Baz tak ada,
barulah orang terasa kehilangan dia. Hanya dia yang berani hadir dalam majlis diraja dan kata, ittaqillah ayyuhal malik, takutlah kepada Allah wahai raja. Dia mahal lain tu PhD besar lah, PhD kecil lah, dia duk kira sambung tak sambung aku ni, kontrak aku sambung ke tak. Orang kampung rasa macam pandai lah bila dah jadi mufti. Maka banyaklah orang yang bergelar ni tidaklah kedengaran pandangan-pandangan agama mereka, melainkan sedikit sangat jua. Bila main musim raya, bercakaplah para mufti, main merecun hukumnya haram. Merecun ya anak fatwa, cakap tentang urusan yang besar tentang orang Islam, cakap tentang masa depan orang Islam, tentang imej umat Islam, tanpa berpihak, tapi berpihak kepada ilmu dan berpihak kepada prinsip. Sebab itu maka kita tengok ramai ulama bukan mufti rasmi, tapi fatwa mereka dihimpun. Ada fatwa Al-Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, dia bukan mufti, tapi fatwa dah dihimpun. Tu Majmu'atul Fatawa di Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, himpunan fatwa Ibn Taymiyah. Dia bukan mufti dah zaman dia, bahkan kena tangkap, mati dalam penjara, tapi fatwanya dihimpun. Sebab zahir padanya ilmu, zahir padanya ikhlas. Al-Syekh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi kita ini orangnya alim salih, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah uji dia disebabkan masalah mazhab dan berbagai lagi. Dia pun keluar sehingga dia tak tahan dengan orang di Masbat. Dia keluar pergi satu tempat, di tempat lain orang buru, pergi ke Mesir, dia pun hantar di Mesir ambil tindakan. Seketika ada sebahagian pemerintah baik dengan dia. Seketika pemerintah bila tengok baik dengan dia, ramai orang lain tak mau sokong pemerintah, tak baik balik dengan dia. Dan berbagai-bagai Tuhan uji dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah uji dia kebanyakannya dalam isu berhubung dengan akidah, isu sifat Tuhan. Bila dia mengambil aliran tidak takwil sifat Tuhan, termasuk sifat istiwa, Ar-Rahman ala arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Maka yang geng takwil kata tak boleh, istiwa makna dia tinggi, istaula, menguasai. Kita tahu Tuhan kata kita pakai itu, cuma kadang-kadang dia hurai sikit. Bila dia hurai ni timbul salah faham, lalu dia dituduh sebagai mujassim, yakni mensifatkan Tuhan berjisim. Lalu berlaku perbalahan, perdebatan, perdahaman. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, dia ulas benda ni. Dia kata semoga Allah Ta'ala rahmat Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia mengikut mazhab salaf, tetapi kalau dia tak melebar-lebarkan huraian itu adalah lebih baik, kata dia. Tengok Al-Zahabi kata. Sedangkan Zahabi salafi, kerana bila dia lebar-lebar tu jadi fitnah kadang-kadang. Orang awam hak tak faham ni dia jadi macam-macam. Semoga Tuhan rahmat kedua-dua pihak, kata dia. Kesemuanya ingin menta'zimkan Al-Bari, iaitu Allah Jalla wa'ala. Semuanya nak membesarkan Allah. Tapi kadang-kadang kawan ni dah ekstrim sikit, kawan ni ekstrim sikit, kawan ni ambil tindakan, kawan ni ambil tindakan. Tidak ada banyak kebaikan dalam hal. Orang saleh, sebelum kita baca kitab dia ni sikit istirahat. Orang sebut beberapa karamah dia, kelebihan dia. Anak dia kata, satu hari ayahku sedang sebut tentang fadail Sufyan Al-Thawri.
Sufyan Ats-Tsauri, alim besar Sufyan Ats-Tsauri. Bila aku dengar ayahku duk cakap tentang kehebatan Sufyan Ats-Tsauri, hatiku ni kata, ayahku ni dengan Sufyan Ats-Tsauri, aku tengok macam tu lah dia pun. Dia kata ketika itu aku tengok ayahku, iltafata ilai, ayahku tengok dah. Ayahku kata, aina nahnu min haula, manalah kita nak banding depa. Dia kata padahal aku tak kata kat dia pun, aku terlintas. Dia kata di antara yang aku tengok hebatlah ayahku ni, dia kata. Bila aku tengok dia duk berceramah tentang Sufyan Ats-Tsauri tu, aku kata tengok dengan ayah kita ni pun macam tu. Dia tengok, dia kata kita ni siapa nak banding depa. Dikatakan di antara karamah dah. Tentang karamah ni ahli sunnah ni diisbatkan tentang kewujudan karamah. Dia akur wujudnya karamah. Orang saleh kadang-kadang ada benda-benda yang luar biasa yang berlaku pada dia. Tapi dia tak berlebih-lebihan melampau sehingga nak tahu orang tu saleh ke tak saleh, nak tengok apa karamah dia. Sebahagian yang didakwa karamah oleh orang Melayu tu kadang-kadang bukan karamah, rekaan. Kononnya tok guru sekian-sekian, tengah hujan lebat nak pergi beli rokok, maka dia pun turun pergi kedai Cina, pergi beli rokok dengan tak basah dan patah balik dapat beli rokok. Takkan guna karamah nak beli rokok je, rokok Tuhan larang. Setengah orang buat cerita semuanya tok guru sekian-sekian, apabila masuk kedai bukan Islam, tawar barang, dia tu tak kata tak boleh haji, harga tinggi, orang tak mau bagi, terus dia doa terbakar kedai. Kita kata kadang-kadang lebih-lebih sangat. Karamah ni Allah Ta'ala bagi pada hamba-hamba dia yang saleh. Kadang-kadang firasatul mukmin, firasat orang mukmin ajaib. Telahan-telahan mereka tepat, agakan-agakan mereka itu menjangkau lebih daripada orang lain boleh buat. Bila dia agak, hebat. Orang seperti Sayyidina Umar, orang bukan orang karamah ni duduk sengak macam demam tu. Tak. Macam tu kalau semua duduk sengak macam demam, tak ada Umar bin Khattab. Cergas Umar ni, tangkas, berjalan cepat, cakap tinggi suara, maksudnya dengar. Bila orang cakap juhura suara. Sebab tu Umar ni bila lalu kot jalan ni, budak-budak belah ke tepi. Bukan budak-budak belah ke tepi, orang tua-tua hak duduk pun pergi tepi. Umar kata. Bukan dia buat orang rasa gerun, hebat. Sebab itu Fatimah binti Abdul Malik, isteri Umar bin Abdul Aziz, ni Khalifah Abdul Aziz, dia kata bukanlah lebih Umar Abdul Aziz ni banyak puasa lebih pada hampa, tidaklah juga banyak semayang lebih pada hampa, tetapi aku tengok dia takut Allah Ta'ala lebih pada hampa. Hari-hari cergas khalifah, tapi malam-malam bila tidur pucat, bila tengah malam teringat ke Allah tentang kesalahan dia, terkejut, bangun dan hisap diri dah. Hebat. Tuan-tuan baca sejarah salafus salih, hebat. Sebab tu ajaib hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga mereka Allah Ta'ala takdirkan boleh buat apa yang tak boleh dibuat oleh kita. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun mencatatkan sejarah, melukis sejarah pemerintahan Islam dengan tinta emas. Ada orang perintah berpuluh tahun tak ada sejarah apa. Ada sejarah kejam dah, Fidel Castro 49 tahun gangster, boleh lawan mereka, sokong tentu sudah, sokong bawa mereka dengan curut dah. Hebat para ulama salafus salih. Tuan,
Ahli sunnah isbatkan karamah ni. Maksud kadang-kadang ada benda-benda luar biasa yang berlaku di tangan orang saleh. Kadang-kadang tak berlaku. Bukan mereka boleh panggil karamat, maisat. Tak. Bukan macam silap apa? Nasruhak jurus tu tak. Bila-bila panggil boleh jurus tak. Kadang-kadang mereka pun tak sangka nak berlaku. Berlaku benda-benda yang luar biasa dengan doa mereka, dengan nasihat mereka, dengan firasat mereka, dia berlaku. Kadang-kadang Allah uji mereka, mereka sakit orang. Kadang-kadang Allah bagi, Allah nak tunjuk kat orang lain. Hampa buat nanya kat dia, Allah bagi satu pengajaran. Banyak imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam hebat. Tapi di antara tanda karamah orang tu tuan-tuan, luar biasa ni apa dia? Benda hak orang lain tak boleh buat biasa, boleh ada kat dia. Khariqul lil 'ada. Antaranya istiqamah. Benda yang orang lain semua tak mampu nak teruskan, dia boleh teruskan. Macam Imam Ahmad. Orang lain tak mampu nak berkata benar, takut dengan khalifah, dia kata benar. Ni Abdul Ghani ni, Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, dia masuk pada khalifah, pada pemerintah Mesir Al-Adil. Al-Adil ni cengeng, ambil tindakan ke orang ni. Bila dia masuk je, dia katakan pemerintah ketak. Tengok dia, rasa gerun. Lalu dia kata, aku tak pernah rasa gerun kat orang bila dia keluar. Aku gerun kat dia ni, sepak lah. Hebat dah bagi dah. Tuan-tuan baca sejarah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia buat satu istana besar. Orang rakyat ni pakat duk keluar kagum dengan istana tu. Oh ya, benda-benda hebat lah Hajjaj. Dia lalu, dia tak apa nak kira hebat Hajjaj apa, entah daripada mana dia buat benda ni semua. Ya orang lain dibantai Hajjaj. Sambil dia lalu sampai ke Hajjaj, dia kata pasal Hasan al-Basri ni orang biasa, dia orang saleh, antara tabi'in yang afdal. Dia panggil, dia kata hamba boleh biar, dia kata kat orang dia, hamba boleh biar hamba tu duk hina aku, duk petikai dia. Dia kata apa? Dia kata pada apa istana Hajar dia, elok apa istana macam ni, istana yang dibuat di atas kerusahan orang lain. Kata hamba boleh biar dia. Hari ni aku nak sembelih dah. Hajjaj ni tuan-tuan terkenal zalim dalam sejarah. Dia ni kira ramailah orang yang menjadi mangsa pedang dah. Lebih kurang Saddam Hussein lah dia. Hajjaj marah dia, panggil dia, orang bihabang Hasan Basri tak Hajjaj habis dah. Lepas Hajjaj ni masuk pi tak selamat. Antara tuan-tuan yang terkenal ialah Sa'id bin Jubair. Kalau tuan-tuan baca Sa'id bin Jubair yang Hajjaj bunuh, ini orang saleh. Hajjaj panggil dia mai, Hasan Basri doa panggil Allah Ta'ala suruh masuk pergi Hasan Basri. Dia kumit-kumit mulut dia. Kawan hak iring dia tanya, duk tengok Hasan Basri kumit-kumit mulut. Masuk-masuk Hajjaj tengok daripada jauh. Hajjaj kata, ha huna ya Aba Sa'id, ha huna ya Aba Sa'id. Ni mai duduk tang ni Aba Sa'id, mai duduk tang ni. Dia tu mau pengiring-pengiring dan heran lah. Apa pasal Hajjaj ni tadi sakan sangat. Duduk, dia tak mai duduk tang ni. Duduk dekat dengan dia. Lepas tu dia tanya tentang hukum mahkamah syarak. Dia pun jawab kat Hajjaj satu. Hajjaj kata, hang alim, terima kasih banyak Hajjaj. Bagilah hadiah kat dia banyak-banyak. Dia ambil apa, dia bagi kat orang semua, ada dia keluar. Kawan tu hak iring dia kata wahai Hasan Aba Sa'id, bukan yang ni
Tujuan Hajjaj panggil hang, dia nak bunuh hang tadi. Tapi macam mana dia boleh ubah? Aku nak tanya sikit, hang baca apa masa hang masuk mai tadi? Apa yang dia baca? Minggu depan kita cerita. Tidak, dia tak main kuliah. Sambung azan. Salah seorang menceritakan kepada anak Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi bahawasanya satu hari dia kata, aku berada di sisi ayah engkau, lalu aku tengok dia pakai baju dia pakai kot luar tu, baju segak elok. Aku kata, ish, kalaulah Al-Hafiz bagi ke aku baju tu, bolehlah aku ambil buat kapan. Tuan-tuan, ada sikit tradisi setengah para ulama ni, pakaian yang dianggap baik ni digunakan untuk kapan dia. Sebab itu anak Abdullah bin Ubay bin Salul, dia minta baju Nabi untuk kapan pak dia. Mudah-mudahan ada nilai kebaikan, tanda, bukan tanda baju tu bagus saja, tanda orang hak pakai tu ada hubungan dengan orang saleh. Maka ramailah sahabat, kadang-kadang dia bila dia tengok Nabi pakai, dalam hadis Abu Dawud, tengok Nabi pakai selendang yang cantik, elok, dia kata, Rasulullah bagilah kat saya selendang. Sahabat lain yang marah, dia tahan ni dah Nabi kurang baju. Kata, boleh Nabi pakai selendang, minta. Dia kata, aku minta, aku nak guna untuk kapan aku esok. Jadi sebahagian sahabat ni memang ada tradisi ni, ada dibuat oleh sebahagian para ulama. Dan adalah orang di kalangan para ulama ni yang anak-anak murid mereka yang suka baju tok guru mereka ni, dia letak semasa dia kapan tu, dia pakaikan baju tu. Saya sebut tuan-tuan, orang bertanya dalam hal ini, boleh tak kadang-kadang pakaian kita yang baik kita guna untuk kapan? Boleh. Kita guna untuk balut kita. Antara pakaian kita yang baik ialah pakaian ihram kita. Ketika kita beribadah, ketika kita khusyuk. Kalau ada orang nak ambil kain ihram dia nak kapan dia, tak mengapa. Kerana telah sabit sebahagian daripada perbuatan Rasul bagi pakaian dia kepada sahabat-sahabat, dan sebahagian perbuatan orang-orang salih juga di kalangan ulama salaf bagi pakaian yang baik ini. Mudah-mudahan ada tanda berjumpa Allah Ta'ala ni, hubung kait dengan orang-orang baik. Bukan Tuhan tak tahu, tapi Allah Ta'ala suka dizahirkan tanda itu. Tapi orang baik betul lah, orang yang kita tengok salih. Saya kata orang yang kita tengok salih, pada zahirnya nampak dia orang salih, batin ni kita tak tahulah, tapi kita nampak orang ni salih, orang ni ikhlas, orang ni orang nak agama, orang ni orang pegang dengan agama, kita suka dengan dia. Bukan orang tu ustaz ramai, bukan orang tu mufti. Ustaz, mufti ni jawatan orang bagi dan panggilan orang sebut. Kesalehan tidak ada kaitan dengan jawatan, kesalehan tidak ada kaitan dengan panggilan. Bila kita tengok ada orang saleh, kita sayang pada dia. Kita sayangkan orang saleh, bukan kita sayang orang berjawatan. Sayang kat mufti apa siapa? Mufti ada jawatan, mufti tak ada faedah. Sayangkan orang saleh, orang yang zahir padanya tanda-tanda kesalehan agama. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dia teringin. Lepas pada tu dia kata habis daripada kuliah tu, Al-Hafiz ni bangun, dia cabut baju dia main bagi kat aku. Dia kata aku terlintas dah. Dia ambil. Allah kurnialah pada dia. Kadang-kadang Allah kurnia beberapa kelebihan. Cuma pada akhir hayat dia dibuang di sana di sini, pi sana orang tak bagi mengajar, pi sana orang tak bagi ajar, pi sana orang tak bagi baca hadis. Dia menulis campur tangan politik sehingga pada akhirnya dia sakit, sehingga tak apa boleh cakap dan tak boleh bangun selama 16 hari. Kemudian semasa dia duduk sakit,
Kata Abu Musa, kawan dia, aku masuk tanya dia, Mada au, aku tanya dia, ma tashtahi, hang berasa nak apa, hang duk teringin nak apa, kok lah nak makan apa. Kata dia, ashtahil jannah, ashtahi rahmatullah, la yazidu ala dhalik. Aku teringin syurga, aku teringin rahmat Allah, tak ada yang tambah lebih pada tu dah. Ni tuan-tuan orang nak mati. Mudah-mudahan kita pun nak mati macam itulah, minta-minta pada Allah Ta'ala. Sehingga Al-Imam Syafi'i ketika nak mati duk menyeru rahmat Tuhan supaya turun kat dia. Janganlah kita ni yang nak mati, ingat nah bendang aku nah. Bukan salah, tapi masa tu bagi orang lain lah ingat lah. Tan bendang ni tak ada ramai orang lupa lah. Ada getah ni sampai ke kubur orang tunggu. Hampa ingatlah tu tanah dua relung tu nah. Hak tu bagi kat, tak apalah, bolehlah wasiat. Tapi mak nak apa ni, aku duk teringat aku tak ada esok ni, siapalah nak jaga tu, tak nak. Kata aku nak istighfar, aku nak rahmat Allah, aku nak apa doa agar Allah Ta'ala ampun dosa aku, bagi rahmat kat aku, dia buat masuk aku dalam syurga, dia pelihara aku daripada neraka. Hak tu lah anak bila tanya, ayah nak apa ayah? Ayah tak ingat, mudah-mudahan Tuhan ampun ayah, dia bagi rahmat kat ayah, semua salah-salah dia ampunkan, hampa doa lah. Dia ayah tak usah duk mengarut lah ayah dah. Tuhan bukan kita nak tahu mati bila. Tak betul, kita tak usah kata mudah-mudahan ayah. Mudah-mudahan kami doa Allah ampun ayah. Tapi jangan putus asa dengan rahmat. Nak hidup boleh hidup lagi, kita tak tahu, tapi tak rahmat dia nak minta. Kita pun nak mati kalau boleh biar ada orang saleh di keliling kita. Anak duk wiwat duk bisik dak ni, kayah mati hang tak tanya ke? Hak kereta tu dia nak bagi kat hang kat aku. Kacau. Orang kampung ni kena tanah bukan banyak mana, kereta tak banyak mana. Berkelai sampai macam nak merebut syurga. Syurga pun orang tak merebut ni. Tuan-tuan, saya bukan kata kepada tuan-tuan zaman ni zaman fitnah. Kalau tuan-tuan duk ingat kadang-kadang orang kena dia ambil kereta kita, adik-beradik kita ke pusaka, dia tak betul kira kita. Kita kata dia kira Allah Ta'ala, tapi kita tersaduk panjang-panjang biar pergi kat dia. Seluruh hidup duk serabut fikir yang tu, tak ada kerja. Bangkit tidur fikir hak tu, nak makan fikir nak tu, nak habis duk fikir dengan tanah 3 relung tu. Biar hak duk makan hari-hari ni Tuhan bagi. Habis tu dia boleh dia tipu, tak tipu dosa dia. Tapi kita tak duk serabut. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagh ilmina. Ya Allah, janganlah bagi dunia ni benda paling besar sekali duk sabut dengan kepala. Dan janganlah bagi itulah kadar kita. Setengah orang itulah sabut. Manusia jadi hidup tak betul, kacau, tak ada pendirian. Pasal apa hak tak cakap hak benar ni? Ana nak cakap ni, tapi ana punya kontrak ni lagi 5 minggu ni, apa nak sambung ke tak? Manusia tak ada nilai hidup. Hantar ke 5-6 juta pun kalau salah, aku nak kata salah. Kalau betul, hang tak payah habaq, hang tak payah main pujuk, hang tak payahlah nak main cerita aku nak bagi apa. Hang betul, hang buat bagi betul, aku nak kata bagi betul. Muslim, mukmin, kita bukan bekerja dengan orang, kerja Allah Ta'ala. Macam itulah hidup ni. Jadi tak serabut. Setengah orang tu tak serabut. Macam saya kata, duk fikir hari ni bos aku ni tak puas hati dengan aku, orang ni tak puas hati dengan aku, hari ni Perdana Menteri tak puas hati, TPM tak puas hati, yang ni menteri tak puas hati, wakil rakyat tak puas hati. Serabut nak bagi manusia puas hati upah ribu dah dunia ni. Fikir hari ni Allah Ta'ala aku buat betul ke tak? Kalau tak betul, ya Allah, minta ampunlah Tuhan, hak mana hak tak kena aku buat hari ni, minta ampunlah.
Lepas pada kita rasa kita dah betul dengan Tuhan, hal lain tu betul sikit-sikit dah. Kok dia salah faham ah. Kita tak masuk, kita telefon ni. Hang kecil hati tadi. Aku kan masuk, hang minta maaf lah tak. Silap sikit lah aku kata hang tadi. Tak apalah, kita betul. Betul dengan Allah Ta'ala dulu. Maka hidup pun tak stres. Tidak hidup duk serabut. Suami isteri pun macam tu. Betul redha suami, isteri perlu, tapi betul dengan Allah Ta'ala tu. Pada suami kita duk kira dia hak Tuhan nak pun dia tak kena bagi salah juga. Terus ada serabut lah. Meninggallah dia pada tahun 600 Hijrah. Dengan demikianlah matinya seorang alim yang saleh, dengan tanda-tanda kebesaran, kemuliaan yang telah Allah jadikan. Ada beberapa mimpi dia yang baik dan saya tak cerita. Saya nak baca sikit hadis. Hadis yang pertama dalam Umdatul Ahkam. Hadis yang dia letak ialah hadis innamal a'malu binniyat. Saya tak baca dah. Pasal kita dah baca dah itu. Ketika baca Riyadhus Salihin. Jadi kita masuk hadis yang ketiga yang disebut di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, di mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ni namanya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar Islam pada hari tahun peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar pada tahun 6 Hijrah. Oh, Islam lewat Abu Hurairah ni. Sempat duduk dengan Nabi 4 tahun ya. Tapi ilmu boleh banyak, hafaz boleh banyak. Nabi ni berkat. Sahabat-sahabat dia berkat. Ada guru yang tuan-tuan kita pergi duduk dengar dia, kita rasa berkat. Kita ingat ilmu dia. Kita ingat ajaran dia. Kita terasa macam nampak jalan untuk hidup dan beramal dengan ilmu dia. Setengah orang kita duduk, dia duduk pusing main, kita pun tak nampak dia ni nak pergi mana. Tak nampak. Nabi SAW berkat. Sebab tu sahabat-sahabat ni hebat. Sahabat berkat, anak-anak murid sahabat hebat. Bila adanya alim, ulama yang hebat, maka lahirlah murid-murid yang hebat. Contoh sebab tu bila kita tak hebat, tak hebat. Malaysia hebat. Ada 14 mufti negara ni hebat. Negeri kecil, mufti banyak. Saudi pun satu mufti lah. Kita banyak mufti, hebat. Ustaz pun hebat. Satu kawasan ada berapa sekolah. Satu sekolah ada berapa ustaz. Oh, hebat. Satu perleh ni rasa 1000 ustaz lebih dah ustaz. Kalau sekolah, satu sekolah 3 ustaz, banyak lah. Campur hak ustaz, hak dulu ustaz-ustaz ni, banyak lah. Tapi tak tahulah ilmu ni dia berkembang ke tak ataupun tak. Ilmu berkembang ataupun tidak. Hak pergi mengaji agama ramai. Ustaz-ustaz ni pergi Mesir lah apalah. Ni baru ni Tok Syekh Mesir tu mai. Kan? Siap dapat anugerah apa pun tak tahu. Kan? Hebat. Tapi hebat tan bunyi ramai Dulu seorang dua ulama lahir nak murid semua hebat-hebat. Ni ribu ustaz tak tahu. Nak murid sekolah pun tak nak kepung. Semayang pun tak betul. Ramai mufti tak tahu. Termasuk orang saya. Dulu bukan ada TV. Ulama nak mengajar orang mai ribu-ribu Rata-rata orang mai mengajar. Sekarang ni ada bicara mufti. TV pagi-pagi cakap. Bagus bicara mufti ni. Orang tak bangun dia bercakap dah. Kena ubah siaran tu. Mungkin 6:30 kita main masjid.
Orang main masjid pukul 5:30. Saya bila nak tengok jalan mufti? Cakaplah mufti. Kawan hak tak main masjid tu tentu dah jarang tengok jalan mufti, kan? Melainkan orang perempuan yang datang bulan tak main mayang, mungkin mereka tengok. Hak lain tu siapa nak tengok? Ceramah tu bagus lah. Pagi-pagi sebagian cakap panduan di jalan raya cakap. Saya ingat bagus juga, tapi panduan jalan raya ni bagi JPJ lah cakap. Saya ingat kita cakap soal-soal dasar agama, kelebihan kebersihan. Cakap soal-soal dasar, bukan kata tak boleh, marah dia pula. Tapi cakap soal dasar umat, soal benda pokok pada umat. Hak benda jalan raya, benda kecil-kecil ni bagi ustaz-ustaz cakap. Kita cakap soal prinsip umat, prinsip akidah, prinsip fiqh, soal prinsip yang mana orang lain tak sampai. Mudah-mudahan orang yang ada jawatan tu sampai. Ulama dulu berkat tengok ni Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, banyak karya-karya dia. Dulu bukan ada komputer, masuk penjara keluar penjara, tapi tuan-tuan, masya-Allah, karya Imam Ahmad, karya Imam Syafi'i, karya Imam Malik, hebat lah. Ni bilik aircon, ada komputer, ada kerani, ada pegawai tu pegawai ni. Jadi kadang-kadang jawatan tu bertahun-tahun jadi ustaz, tok syekh, tok imam, mufti. Sampai berapa orang kerani pencen dah, mufti tak pencen lagi. Tapi apa karya yang buat keluar? Tak ada. Apa khazanah yang diwarisi? Tak ada. Dia tanya apa kelebihan? Baru-baru ni ada dia bawa naik sikit gaji saya. Itulah kelebihan orang-orang berjawatan. Beliau Abu Hurairah ini meninggal pada usianya 57 tahun. Meninggal di Madinah. Abu Hurairah, dia duduk di Madinah, meninggal di Madinah. Abu Hurairah ni orang miskin, rahimahullah ta'ala. Dia kerja tak ada, miskin. Pasal dia peruntukkan masa sepenuhnya duduk dengan Nabi, duduk dengar Nabi ajar. Ni kawan-kawan ada duit sikit ni bagi dia, supaya dia dapat, bagilah kadang-kadang makan, bagi apa. Dulu kadang-kadang bukan ada duit dia ada barang, dia barter trade, sistem jual pertukaran barang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita cerita dia. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Ta'ala tak terima semayang seseorang kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Tuhan tak terima. Jadi wudu syarat. Wudu syarat sah ke syarat diterima? Syarat sah dan syarat diterima salat. Ada kalanya tentunya kalau siapa tak berwudu tak diterima salat, melainkan dia buat benda yang menggantikan wudu, seperti tayamum. Atau memang tayamum pun tak boleh, wudu tak boleh, dia terkecuali, Tuhan bagi izin kat dia. Bila dia berwudu, dia salat, sah salat. Tapi adakah semua salat yang sah diterima Tuhan? Semua solat orang yang berwudu sah, cukup syarat. Adakah semua solat orang yang sah diterima Tuhan? Belum tentu. Maka adanya penerimaan, perbezaan antara sah salat dengan diterima Tuhan salat. Orang yang semayang tak khusyuk, dia buat rukun dia betul, pada zahirnya diterima, jadi sah, tapi tidak diterima pahala dia.
Orang yang pi pada tukang tilik, tolong tilik saat nasib saya ni menang ke kalah kali ni ni. Arraf, Tuhan tak terima semayang dia. Tapi semayang sah tak? Sah. Tapi pahala tak terima. Kalau dia kata, kalau macam tu saya tak mahu semayang 40 hari. Tak, hang tak semayang berdosa. Pasal hang kena semayang. Dah semayang Tuhan tak terima. Semayang Tuhan tak terima, pahala tak dapat. Tapi semayang tu sah. Kalau tak buat langsung, hang dah jenayah. Kerja tetap wajib. Pasal kalau tidak hang kena pecat. Tapi gaji tak ada, denda. Ya? Maka dia letakkan hadis ni yang pertama dulu untuk menjelaskan kepada kita bahawasanya penerangan Nabi SAW, sembahyang memerlukan wudu. Maka siapa yang tak berwudu, maka tidak sah salatnya. Kalau dah tak sah, tak diterima pahala. Kalau dah sah salat, kena fikir pula kadar untuk diterima pahala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nanti kita akan baca satu persatu hadis ni, banyak tentang hukum-hukum semua. Ni mukadimah kita. Dan saya, kerana tuan-tuan pun tak ada kitab lagi, minggu depan insya-Allah kawan kita buat main kitab. Kita buka sisi pada soal jawab. Sebab ada soalan sila. Ya. Kita dilarang oleh hadis salat menghadap ke arah kubur. Kerana Islam satu agama yang mengharamkan apa-apa saja unsur keberhalaan dan apa saja unsur yang boleh membawa kepada syirik. Kubur ni orang ta'zimkan, setengah orang dia besarkan. Sehingga tuan-tuan di Iraq, saya baca Yusuf Qardawi sekali, ada kubur, orang semayang menghadap ke arah kubur, dan orang situ tak tahu arah kiblat, yang dia tahu arah kubur. Pasal kononnya itu adalah kubur wali. Dulu saya ceramah di sini, kuliah ni, geng-geng Yaman tu marah. Dia kata Mufti Perlis memfitnah, tuduh orang Yaman sembah kubur. Ya, budaya pelajar Malaysia hak pi ke Yaman di Hadral Maut tu, sebahagian mereka lah, saya tak mau lah tuduh semua, kok ada yang tak. Bila kena angin tarikat ke apa, pi tawaf kubur-kubur yang dikatakan kubur Nabi Hud lah, kubur Nabi ni lah, pi buat haji di situ. Balik sampai di airport, bukan cerita akidah. Akidah yang pertama, lawan Wahabi. Kita pun tak tahu Wahabi ke benda. Itu dia tahu. Pasal apa hang duk kalut benda ni sangat? Sebab dia tahu kita tidak Wahabi. Kita kata di Perlis ni kita tak Wahabi, tapi kita kata orang yang pegang akidah betul kan lawan hamba. Maka pertama dia mai ajak, tuan-tuan wali sekian terbang sana, wali ni terbang ni, wali ni keramat tu, keramat ni. Apa tu nak dapat doa mustajab, pergi ke situ. Sehingga orang di Pakistan tak pi Mekah, duit yang pertama nak pi kubur Abdul Qadir Al-Jilani. Pi sana dulu, minum sup Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan sup dia pun, geng-geng tu yang buat kat atas tu. 3-4 tempat kubur semua pekat kata. Siapa kata je, ada orang main. Tuan-tuan kalau buat satu di Kangap, kubur Abdul Qadir Al-Jilani, pakat terapa main pula. Tanamlah kucing pun tak apa. Orang kemudian tipu. Kalau Abdul Qadir Al-Jilani tu hadir ada, dia balun dia bah. Dia tak pernah suruh buat kerja-kerja macam ni. Lalu mereka ni sembah kubur. Sembah kubur. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi larang sembah kubur ni. Ataupun walaupun tak sembah kubur, semayang ke arah kubur. Kerana lama-lama dia main keliru. Persoalan kita, orang nak tanya, kadang-kadang ada masjid yang menghadap ke arah kubur.
Saya tahu hak tu maksud dia. Kadang-kadang ada masjid yang menghadap ke arah kubur. Adakah kita boleh sembahyang? Wallahu ta'ala a'lam. Jika zahir menghadap tu, nampak daripada tingkap, daripada bangunan ni, kubur di depan kita ketika kita salat, tak boleh. Tapi jika ditutupi dengan dinding, orang yang masuk pun tak tahu ada kubur pun. Kubur pun duduk belah sana, tak perasan apa kalau tak tengok, tak perasan. Ini seakan-akan tidaklah dimaksudkan menghadap ke arah kubur. Kalau tidak, kita duduk sini, tak berapa jauh lagi ada kubur depan-depan tu, kita kata tak boleh. Lagi mana adanya penghalang yang menafikan sifat menghadap ke arah kubur, maka tidak dianggap menghadap ke arah kubur. Tapi setengah kubur, dengan masjid di Pulau Pinang, saya pun rasa susah nak mayang. Masjid Gelugur umpamanya, dia pakai jaring kan, kita mayang kubur nampak depan. Elok kena pergi semayang belah sana. Pasal mengelakkan hadis Nabi SAW larang kita semayang ke arah kubur. Wallahu a'lam. Ada soalan? Last. Nampak kubur seakan-akan zahir kubur ketika solat, maka kita kena elakkan. Tuan-tuan, sekarang ni musim belah raya kan. Musim ni bukan musim kita nak menghalalkan benda yang haram. Kita dah sebut dah itu. Kadang-kadang orang ni, hari itu saya khutbah saya sebut al-arwahul junudul mujannadah. Ruh ni dia adalah tentera yang dihimpun di arah. Idza ta'arrafa ittalaf wa idza tanakar ikhtalaf. Bila dia kenal, dia condong. Bila dia tak kenal, dia rasa dia tak boleh sepakat. Orang saleh, orang baik, orang sunnah, dia suka pada orang sunnah. Sunnah ni dengan makna yang luas. Bila orang tu orang salat, orang cakap benar, orang tak mengamalkan benda-benda khurafat, hati kita condong kepada dia. Tapi kalau dia kaki bohong, kaki maki orang, kaki apa, hati kita tak condong. Walaupun mungkin hak dia sebut tu ada, betul, tapi hati kita tak condong. Pasal kita tahu cara tu tak betul. Cara tu tak betul. Saya semalam ada temu bual besar yang disiarkan dalam semua akhbar sinar harian. Undi calon atau parti. Ni saya kempen ni. Saya sebut, kalau tanya saya kata kita undi berdasarkan calon. Siapa ada kualiti? Tuan-tuan, kalau undi berdasarkan pada parti, tuan-tuan tak payah pergi sekolah. Anak kita 5 tahun pergi tadika, dia pun kerti tengok lambang. Budak tak kerti baca, jadi cikgu kena bubuh gambar burung, ini burung. Lepas tu gambar kuda, ini kuda. Bila dah kerti baca, tak payah gambar lah, KUDA kuda. Takkanlah sampai kita dah dewasa ni pun tengok lambang lah. Takkan nak ajak orang tengok lambang. Tengok lambang budak tadika. Tapi kita kena guna akal. Siapa dia ni? Adakah dia memberikan kebaikan ataupun memberikan kemudaratan? Kenapa kita kena tahu? Kerana Allah Ta'ala kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah suruh kamu memberikan amanah kepada yang layak. Bukan semua mesti layak. Kalau orang tu ada bukti jenayah, takkan kita nak bagi kat dia. Kaki tipu orang, kaki tak semayang, oleh kerana lambang je, tak mayang pun tak mayang lah, aku syok kat lambang ni. Sebab tu negeri ni negeri yang mundur pemikiran dia. Bubuh bendera banyak-banyak, bawa serabut mata lah. Adakah manusia ni mengundi dengan tengok bendera? Oh bendera, aku nak bendera siapa banyak? Banyak ni aku bangga. Kita tak maju lagi pada zaman manusia
tidak memerlukan semua benda ni. Manusia perlu akal untuk fikir. Jadi kita pilih dia berdasarkan dia, ciri dia. Masjid tak pernah nampak, sebut-sebut nama baru mai. Ni wakil calon kita mai. Amboi kata selama ni hang duk tak mana menyorok dengan Imam Hadi. Lah pun baru mai saya ni kalau dipilih akan melakukan kerja-kerja yang Allah redha. Buat selama ni hang pergi mana? Hang bukan orang kawasan ni ke? Baru kenal masjid. Takkan kita orang masjid nak pangkah. Kita pangkah parti cap masjid. Bukanlah kita kata dengan semayang boleh memerintah, tak, kita tak kata. Kita mau ada kewibawaan, kemudian ada kesalehan. Wibawa, saleh, kita sokong. Kalau pandai cerita pasal politik pun semayang tak, kita tak sokong. Kita mau orang semayang. Kalau orang semayang, orang pandai politik. Kalau semayang saja politik tak erti, tak sokong apa-apa. Suruh takbir masjid pun kelam pukang. Nak takbir negeri, nak takbir kawasan. Bukan semua lebay layak. Saya tak kata semua lebay layak. Belum tentu kita pangkah semua lebay dah. Lebay apa kalau tak layak, tak ada pangkah. Kita pilih manusia ni berdasarkan kelayakan. Itulah tanda manusia ada stand. Tuan-tuan, ada orang hubungi saya, dia kata jangan buat macam ni, bahaya mufti. Bahaya tapi bukan bahaya saya, bahaya hampa. Saya bukan ada parti. Kalau kita tak buat macam ni, orang pun, apa pun orang turunkan calon dia, tongkuai pun boleh turun. Biar anak kata mai kata. Bubuh tongkuai boh lambang, pangkah. Aku bukan pakai tongkuai, aku pakai lambang kan. Tapi bila kita pilih orang berdasarkan kualiti, semua parti politik mesti letakkan manusia yang terbaik. Kalau tidak, kita tak memagah. Kalau semua mereka tak yang terbaik, kami cari yang paling baik. Kalau semua tak baik, kami cari yang paling kurang bahaya. Kalau semua bahaya, tak tahu. Kami tidur. Kami tak pangkah tu, kami pangkah di daya. Tuan-tuan, saya nak ya, tak ada masalah apa. Saya habaq, saya pilihlah. Tuan-tuan tengok siapa orang baik. Orang baik ni bukan pandai cakap, bukan pakai lebay, bukan kerana dia ustaz. Itu bukan lambang baik. Baik dalam arti kata ada al-quwah dan al-amanah, ada kewibawaan, kepimpinan, kemampuan mengurus, ada agama. Ada orang ada kemampuan tapi agama tak ada, kita tak mau. Ada orang nampak ustaz ada agama, kemampuan tak ada, kita tak mau. Kita mau dua-dua gabung. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau nak ambil supaya dia itu bekerja, hendaklah orang yang kuat, ada kemahiran dan amanah. Kalau amanah saja tak pandai, orang dia kecoh siang malam. Tu hak geng-geng kena kecoh tu. Kalau hanya pandai saja tak ada amanah, dia kecoh kita. Sebab tuan-tuan, bila kita ada pendirian, hang tak samai lah perayu undi ke perayu peti, apa bila rayu kat tiang apa kata aku sudah ada keputusan. Tuan-tuan, saya mufti pun tak ada siapa nak mahabak bi. Orang kata habak mufti kena sokong ni. Alah, apa habak apa? Aku mau habak apa, bukan apa habak aku. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma.